Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita pergi pada 5.4.2 menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat bahan. Objektif pembelajaran hari ini adalah menerangkan contoh peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. So, kita akan lihat beberapa contoh, antaranya adalah rambut yang dibasahkan melekat kerana adanya ikatan hidrogen. Yang kedua adalah menyelak kertas dengan membasahkan hujung jari supaya melekat pada kertas, supaya jari melekat pada kertas. Dan yang ketiga, kita akan lihat dari segi ketelarutan dan takat didih bagi sebatian kovalen seperti amonia, hidrogen klorida dan juga etanol dalam air. Okay, kita lihat contoh ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Yang pertama, rambut yang dibasahkan melekat kerana adanya ikatan hidrogen. Okey, kita lihat helaian rambut. So, ni rambut. Okey, bila kita besarkan kat sini, ni ada sehelai rambut, 2 helai, 3 helai, 4 helai. Okey, mengapa bila basah, rambut ni melekat-lekat? Helaian rambut ni melekat. Okey, helaian rambut ni kan, dia melekat-lekat. Kenapa? Okey, ni alasannya lah. So, bila kita besarkan lagi kat sini, okey, ni helaian rambut yang pertama. Okey, satu helai. Satu helai tau. Satu helai. Ni helaian yang kedua. Okey, 2 helai. Helai kedua. So, antara satu helai dengan helaian yang lain, bila rambut basah, bila kita mandilah contohnya, apabila rambut basah, molekul air akan menyerap masuk ke dalam helaian rambut. Okey, ada air kat sini, jatuhkan air. Jadi, molekul air tu dia akan menyerap masuk di dalam helaian rambut. Antara helaian rambut tu ada molekul air. So, ni semua molekul air. Tapi kalau ingat balik, molekul air formula dia adalah H2O. Kenapa OH pula ni? Okey, kita tengok lagi kenapa. So, atom hidrogen yang terdapat dalam molekul air membentuk ikatan hidrogen di antara molekul protein pada rambut. Okey, dalam helaian rambut kita ni ada molekul protein. Okey, ini dalam helaian rambut. Dalam helaian rambut ada molekul protein. Okey, bila air dah menyerap masuk kat dalam antara helaian rambut, air kan formula dia HOH. Okey, H2O kan? HOH lah. Satu lagi hidrogen tu dia akan membentuk ikatan dengan molekul protein rambut. Okey, atom hidrogen di dalam molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul protein rambut. Okey, ni membentuk ikatan hidrogen kat sini. Dah ada ikatan hidrogen dengan protein rambut. Okey, kemudian molekul air juga membentuk ikatan hidrogen dengan molekul protein pada helaian rambut yang lain. Bukan satu helai je dia membuat ikatan hidrogen. Ada banyak molekul air kan? So, molekul air yang lain dia akan membentuk ikatan hidrogen juga dengan molekul protein rambut yang lain. So, siapa yang terikat adalah atom hidrogen. Jadi, akhir sekali, maka rambut akan melekat antara satu sama lain. So, antara molekul hidrogen tadi dengan molekul oksigen dalam air, dia akan membentuk ikatan hidrogen kat sini. So, bila ada daya tarikan ikatan hidrogen ni, jadi menyebabkan rambut pun melekat. Okey, kita lihat aplikasi yang kedua ikatan hidrogen dalam kehidupan harian, iaitu menyelak kertas dengan membasahkan hujung jari supaya melekat pada kertas. Okey, selalu kan kalau kita nak cuba letak jari dekat kertas buku awak tu. Boleh tak jari tu melekat dengan kertas pada buku? Tak boleh kan? Okey, cuba kalau basahkan sikit jari tu. Biasa orang basah guna elio kan. Biasa kan tengok kan orang buka-buka buku dia letak elio dekat jari dia. Lepas tu senang sikit nak buka kan. Okey, ini adalah aplikasi lah ikatan hidrogen sebenarnya. So, dekat kertas, kalau tengok sini gambar raja kertas. Kertas dia ada selulosa, bukan ada protein. Protein rambut.
kertas ada selulosa. So dalam selulosa ni sebenarnya mengandungi atom hidrogen dan juga atom oksigen. Okey, selulosa ada atom hidrogen dan juga atom oksigen. Okey, kemudian bila awak basahkan jari awak dengan air, so ada air dekat jari ni. Dekat jari ni ada air. So apa yang berlaku, air ni akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa. Okey, molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa dalam kertas. Jadi, kertas dengan jari pun melekat dan senanglah awak nak tarik kertas tu keluar. Okay, seterusnya kita akan lihat keterlarutan dan takat didih bagi sebatian kovalen, contohnya seperti amonia, hidrogen klorida dan juga etanol dalam air. Okey, takat didih sebenarnya untuk etanol, amonia dan hidrogen klorida ni kalau ikutkan dia adalah sebatian kovalen. Bila sebatian kovalen takat didihnya rendah, tapi ada sedikit perbezaan bagi etanol, amonia dan juga hidrogen klorida. Kita lihat dari segi takat didih lah. So, takat didih etanol lebih tinggi daripada molekul klorin. Okey, kalau perbandingan antara etanol dengan molekul klorin, etanol lagi tinggi takat didihnya daripada molekul klorin. Okey, kenapa etanol lebih tinggi takat didih daripada molekul klorin? Kerana dalam etanol terdapat ikatan hidrogen. Tetapi dalam molekul klorin hanya terdapat ikatan kovalen sahaja. Dalam etanol ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul dan daya tarikan van der Waals. Dan selain daripada itu, dia ada ikatan kovalen. Okay, daya tarikan van der Waals ni maksudnya ikatan kovalen lah. So, dia ada dua ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Berbanding dengan molekul klorin, dia hanya ada ikatan kovalen sahaja. Bila ada ikatan kovalennya, takat didih rendah lah. Tapi bila ada ikatan hidrogen, takat didihnya akan jadi lebih tinggi. Jadi, bila ada dua ikatan hidrogen dan ikatan kovalen, so lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan. Okay, kita lihat pula bagi amonia. Amonia, kalau kita lihat dia ada atom yang lebih elektronegatif kan, iaitu nitrogen kat situ kan. Jadi dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Okay, takat didih amonia lebih tinggi daripada molekul-molekul yang lain. Dan bagi hidrogen klorida, takat didih hidrogen klorida lebih tinggi daripada molekul yang lain. Alasan dia kenapa? Alasan dia sama je ni. Okey, boleh guna kat sini. Sebab dalam amonia ada ikatan hidrogen dan juga ada ikatan kovalen. Samalah kat sini pun sama, ada ikatan hidrogen dan juga ada ikatan kovalen. Jadi lebih banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan. Okey, bagi keterlarutan, larut ke tak larut dalam air, kebanyakan sebatian kovalen memang tak larut dalam air. Tetapi untuk etanol, dia larut dalam air. Etanol adalah sebatian kovalen, tetapi dia larut dalam air kerana adanya ikatan hidrogen. Okey, antara molekul etanol dengan molekul air. Okey, amonia, keterlarutan lebih tinggi daripada molekul yang lain. Maksudnya amonia lebih larut daripada molekul-molekul yang lain. Dan air sekali pun sama juga, hidrogen klorida keterlarutannya tinggi berbanding molekul yang lain. Okey, sampai sini untuk ikatan hidrogen. Aplikasi dia yang pertama adalah dalam rambut basah kenapa melekat. Dan yang kedua adalah kita letakkan air pada jari dan jari akan melekat dengan kertas. Itu adalah dua aplikasi dan awak dah lihat jugalah keterlarutan dan juga takat didih bagi 3 contoh sebatian kovalen. Okey, ada apa-apa masalah untuk bahagian ini, bolehlah tanya saya untuk bahagian ikatan hidrogen ni. So, lepas ni kita sambung pula untuk ikatan datif.